Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahada binti Amran. Nombor matrik saya ialah 17DHF21F1059. Pada hari ini saya sebagai pembentang pertama akan membentangkan tentang definisi pelancongan dalam Islam. Memasuki tentang huraian tentang definisi pelancongan dalam Islam, saya akan membentangkan tentang prinsip syariat Islam dalam pelancongan. Terdapat 6 prinsip, iaitu pertama sekali ialah musafir, yang kedua iaitu ziarah, yang ketiga iaitu rihlah, keempat iaitu siahah, dan akhir sekali ialah umrah dan haji. Pertama yang saya akan huraikan pada hari ini ialah musafir. Musafir ialah berasal daripada perkataan Arab iaitu safara, yang berbau maksud pergi, berjalan dan mengembara. Dari segi istilah pula ialah seseorang yang melakukan perjalanan yang jauh melebihi 2 marhalah yang bersamaan 81 km. Ayat surah Al-Maidah ayat ke-6. Seterusnya ialah ziarah. Ziarah merupakan berasal dari perkataan Arab iaitu zara. Dari segi bahasa ialah yang menziarahi, melawat dan bertandang. Dari segi istilah pula, lawatan kunjungan ke rumah kawan atau ke sesuatu tempat. Ayat surah Al-Takasur ayat 2 dan surah Al-Kahfi ayat 17. Prinsip seterusnya iaitu rihlah. Rihlah membawa maksud melawat atau berkunjung ke sesuatu tempat. Dianggap juga sebagai melancong, mengembara, berniaga, berkhemah, menjelajah atau melawat. Boleh dilakukan ke mana sahaja, sebagai contoh kawasan pantai, kawasan tanah tinggi, pulau peranginan dan sebagainya. Pada asalnya, dia merupakan aktiviti rekreasi yang boleh dilakukan oleh semua orang di mana sahaja. Ayat surah Quraisy iaitu ayat 6. Seterusnya iaitu siahah. Siahah berasal dari perkataan Arab iaitu saha dengan membawa maksud mengembara di bumi. Diartikan juga sebagai pengembaraan dan pelancongan. Tahukah anda bahawa pengembaraan dan pelancongan dengan tujuan untuk melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala juga dikira sebagai siahah, tidak kira sama ada kita melancong di dalam ataupun luar negara. Yang terakhir yang akan saya bentangkan pada hari ini ialah yang tak lain tak bukan umrah dan haji. Umrah merupakan ibadah yang mempunyai beberapa rukun, iaitu ihram, tawaf, sa'i dan tahallul dengan syarat sah dan larangan yang perlu dijaga dalam tempoh berihram umrah. Haji pula merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan bagi yang berkemampuan dengan rukun ihram, wukuf, tawaf, sa'i dan tahallul. Dan wajib haji beserta syarat sah, beberapa larangan yang perlu dipatuhi sepanjang tempoh ihram haji. Sumber daripada surah Al-Baqarah ayat 196. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfaida binti Ambo Upo dengan nombor matriks 17DHF21F1020. Okey, saya akan menyambung pembentangan rakan saya tadi, syuhada. Okey, di sini saya akan membentangkan tujuan pelancongan dalam Islam. Okey, tujuan pelancongan dalam Islam ni hukumnya ialah harus. Islam mengharuskan penganutnya melancong, bukanlah hanya untuk menghibur semata-mata, tapi sebaliknya mengembara dalam Islam ni ianya mempunyai matlamat yang tersendiri sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Al-Quran dan Al-Sunnah. Okey. Antara tujuan pelancongan dalam Islam ni contohnya ialah menambah iman dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengambil pengajaran daripada kesan bencana umat terdahulu. Contohnya seperti kaum Lut yang diterbalikkan negerinya. Okey, lepas tu yang ketiga, mengingati perjuangan para nabi dan pengikutnya. Keempat, mencari ilmu dan pendidikan. Dan kelima, mengeratkan silaturahim. Okey, yang pertama tadi menambah iman dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, di sini keimanan dalam aspek pelancongan dapat ditingkatkan melalui perhatian dalam alam serta keajaiban penciptanya. Okey, contohnya firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 57. Okey, lepas tu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti menunaikan haji, ziarah, berjihad, berdakwah, menziarahi makam,
para nabi dan rasul, dan sebagainya adalah di antara dorongan umat Islam melancong. Ini dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat ke-27. Ini contoh-contoh menambah iman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula ialah mengambil pengajaran daripada kesan bencana umat yang terdahulu. Seperti yang saya tanda-ketik macam kaum Lut kan. Kalau di sini Allah SWT mendorong manusia melakukan pengembaraan di muka bumi adalah untuk mengambil iktibar daripada kesan-kesan peninggalan umat terdahulu yang ingkar. Sepertinya macam umat ni lah yang Allah, bencana alam yang Allah turunkan kepada kaum Lut dulu yang diterbalikkan negerinya. Yang ketiga pula ialah mengingati perjuangan para nabi dan pengikutnya dengan menziarahi kota-kota yang pernah didiami oleh para nabi dan pengikutnya akan mengingatkan umat Islam tentang perjuangan dan pengorbanan mereka dalam menegakkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kota Mekah dan Madinah akan mengingatkan kita tentang perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya semenanjung Sinai dengan perjuangan Nabi Musa dan Harun berhadapan dengan kaum yang ingkar, manakal Mesir dengan perjuangan Nabi Isa menghadapi Firaun. Seterusnya ialah mencari ilmu atau pendidikan. Al-Quran menggesa umat manusia agar mengembara untuk mencari ilmu, sama ada ilmu fardu ain ataupun ilmu fardu kifayah. Maksudnya di sini kita ni manusia mesti pergi lebih jauh lagi untuk menambah ilmu pengetahuan, sama ada tu ilmu fardu ain ataupun ilmu fardu kifayah. Yang terakhir ialah mengeratkan silaturahim. Islam ni amat menggalakkan umatnya saling mengunjungi untuk mengeratkan silaturahim. Ayat ini dinyatakan dalam firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. Contohnya saling mengunjungi semasa perayaan lah, contohnya Hari Raya Aidilfitri. Kita ni boleh mengerapatkan lagi silaturahim dan ikatan tali persaudaraan tu dengan kunjung mengunjungi antara satu sama lain ke rumah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nabila binti Muhammad Tajuddin dengan nombor matrik 17-F21F1061. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan saya iaitu Faidah kerana telah menjelaskan sedikit tujuan pelancongan dalam Islam. Sekarang ni masa untuk saya pula untuk menerangkan sedikit tentang kategori pelancongan menurut Islam. Mari kita bincangkan. Mesti ramai yang tertanya-tanyakan apa itu pelancongan dan hospitality dalam Islam. Mari saya jelaskan. Pelancongan adalah salah satu medium perkembangan Islam yang mempunyai impak dan pengaruh tersendiri. Ia dilakukan dengan pelbagai tujuan melibatkan ibadah, persaudaraan, perniagaan, dakwah dan pendidikan. Selain itu, Islam juga merupakan agama yang sering menggalakkan umatnya untuk menerokai dunia luar. Kurang daripada itu, pemusafiran, pengembaraan dan pelancongan merupakan suatu aktiviti yang sangat digalakkan dalam Islam. Akhlak pula merupakan kandungan ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan. Selaras dengan itu, Nabi Muhammad SAW telah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh itu, hospitality merupakan sebahagian daripada akhlak yang melibatkan hubungan sesama manusia yang ditekankan oleh baginda Rasulullah. Hal ini dapat mewujudkan sektor pelancongan dan hospitality yang berlandaskan syariat Islam. Kategori pelancongan menurut Islam. Kategori pelancongan menurut Islam terbahagi kepada 5, iaitu wajib, sunat, makruh, harus dan haram. Sekarang ni saya akan menjelaskan kategori pelancongan menurut Islam beserta dengan maksudnya.
Apa itu kategori pelancongan menurut Islam yang dikaitkan dengan hukum wajib? Wajib ialah pelancongan yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan agama serta beribadah. Sebagai contohnya, menunaikan ibadah haji dan umrah serta dengan berjihad. Yang kedua ialah sunat. Sunat ialah pelancongan yang melibatkan aktiviti yang amat digalakkan menurut syarak atau ke tempat yang sunat dilawati. Sebagai contohnya, melancong kerana menziarahi saudara mara, berdakwah, menuntut ilmu, muhasabah diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, menziarahi masjid serta tempat yang bersejarah. Ketiga ialah harus. Harus iaitu aktiviti yang berkaitan dengan melancong dan berdagang. Sebagai contohnya, melancong kerana urusan perniagaan, melancong ke urusan kerajaan, bersukan dan rekreasi secara individu ataupun mewakili negara, percutian bersama keluarga, melihat keindahan semula jadi, mencari ketenangan dan sebagainya. Manakala makruh pula iaitu aktiviti pelancongan yang dilakukan tanpa arah tujuan. Sebagai contoh, melancong secara bersendirian, melancong ketika tidak berkemampuan sama ada dari sudut fizikal atau kewangan, tidak menunaikan tanggungjawab kepada yang berhak, mengabaikan tugasan yang telah diamanahkan atau melancong yang mengakibatkan beban kepada diri sendiri dan orang lain. Dan akhir sekali ialah haram. Haram ialah pelancongan yang bertujuan melakukan maksiat dan kemungkaran seperti mengunjungi pusat pelancongan, kelab, berjudi dan sebagainya. Pelancongan yang dikatakan haram juga boleh disebabkan oleh pelancongan yang menggunakan sumber haram seperti hasil judi, rasuah dan rompakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati Nazirah binti Nazri. Nombor matrik 17 DHF 21F1053. Saya akan membentangkan tentang rukhsah seorang musafir. Rukhsah seorang musafir sesuai dengan galakan melancong. Islam telah menganugerahkan beberapa rukhsah kepada para musafir agar mereka tidak lalai terhadap tanggungjawab sebagai hamba. Rukhsah dari sudut bahasa bermaksud kemudahan dan keringanan. Menurut istilah, rukhsah ialah hukum yang berlawanan dengan hukum asal yang tertentu. Contoh rukhsah bagi golongan musafir ialah menunaikan solat qasar dan jamak serta keharusan berbuka puasa pada bulan Ramadan. Perkara ini turut dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Ya'la bin Umayyah dan berkata, Aku berkata kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Allah berfirman, maka tidaklah mengapa kamu mengqasarkan dari sembahyang kamu jika kamu takut berlaku fitnah oleh orang kafir, sedang manusia telah berada dalam aman. Jawab Sayyidina Umar, aku juga merasa hairan sebagaimana yang telah engkau rasai. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan dengannya. Rasulullah SAW menjawab, ia merupakan satu sedekah yang dikurniakan oleh Allah kepada kamu, maka terimalah sedekah itu. Sehubungan itu, hukum melaksanakan rukhsah adalah harus, manakala hukum menolaknya adalah berdosa. Hal ini telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang bermaksud, sesiapa yang tidak menerima rukhsah Allah, maka ditimpakan ke atasnya dosa sebesar bukit Arafah. Solat qasar. Solat qasar ialah memendekkan solat yang 4 rakaat kepada 2 rakaat. Yang boleh dipendekkan ialah solat zuhur, asar dan isyak sahaja. Syarat-syarat sah solat qasar. Lafaz niat solat qasar. Pertama, musafirnya tidak bertujuan maksiat. Kedua, perjalanan melebihi 2 marhalah. Tiga, diniatkan qasar solat ketika takbiratul ihram. Keempat, tidak boleh mengikut imam yang sedang solat sempurna. Kelima, mengetahui solat qasar itu menjadi harus baginya. Keenam, mengetahui tempat yang hendak dituju
Jika tiada tujuan atau matlamat, tidak sah qasarnya, tidak boleh qada qasar solat yang diqasar itu menjadi harus baginya. Keenam, mengetahui tempat yang hendak dituju. Jika tiada tujuan atau matlamat, tidak sah qasarnya, tidak boleh qada qasar solat yang ditinggalkan semasa di tempat kediaman, tetapi solat yang ditinggalkan semasa dalam musafir boleh diqada. Ketujuh, masih berada dalam musafir hingga selesai solatnya. Pengertian solat jamak. Mengumpulkan dua solat dalam satu waktu. Contohnya, mengumpulkan solat zuhur dan asar atau maghrib kepada isyak dengan syarat tertentu. Solat jamak takdim. Pengertiannya iaitu menghimpunkan dua solat fardu dan menunaikannya dalam waktu solat yang pertama. Yang kedua, solat jamak takhir. Pengertiannya ialah menghimpunkan dua solat fardu dan menunaikannya dalam waktu solat yang kedua. Syarat solat jamak takdim. Pertama, dimulai solat pada waktunya yang terdahulu. Asar dilaksanakan pada waktu zuhur atau isyak dilaksanakan pada waktu maghrib. Ia salam. Ketiga, berturut-turut antara solat pertama dan kedua. Tidak diselangi antara keduanya oleh sesuatu perbuatan lain. Sekiranya ia diselangi dengan perbuatan lain yang jaraknya selama 2 rakaat, maka solat kedua hendaklah dilakukan pada waktunya nanti. Tidak batal solat jika diselangi dengan iqamah atau berwuduk. Syarat solat jamak takhir. Pertama, berniat untuk mentakhirkan solat pertama pada waktu solat kedua ketika masuk waktu solat pertama. Kedua, berkekalan musafirnya sehingga selesai kedua-dua solat. Tidak disyaratkan tertib, iaitu antara solat yang perlu didahulukan dan solat yang dikemudiankan. Namun, mendahulukan solat asar atau isyak lebih digalakkan. Anggaran dua marhalah. Pertama, 81 km. Kedua, 89 km. Perkiraan sebagai musafir apabila melepasi sempadan kawasan bermukim orang yang bermusafir. Had maksimum diharuskan jamak dan qasar. Pertama, 3 hari. Jika pasti tempoh menetap adalah 3 hari, tidak termasuk perjalanan pergi dan balik. Kedua, 18 hari. Jika tidak pasti tempoh menetap kerana urusan yang tidak pasti selesainya. Keharusan berbuka puasa pada bulan Ramadan. Orang yang bermusafir dibolehkan berbuka puasa sesuai dengan keringanan yang diperuntukkan oleh syarak dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Maksudnya, maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka. Itu pada hari-hari yang lain. Berdasarkan ayat di atas, orang yang bermusafir lebih dari 2 marhalah atau bersamaan 81 km atau 89 km adalah dibenarkan untuk berbuka puasa dan seterusnya menggantikan puasa yang ditinggalkan di luar bulan Ramadan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Siti Nusna binti Marja dengan nombor pendaftaran saya 17-JHL211999. Saya akan menerangkan tentang konsep hospitality di dalam Islam dan saya akan menerangkan konsep pengurusan rumah penginapan. Mari kita bincangkan dengan selanjutnya. Pendahuluan. Akhlak merupakan kandungan ajaran Islam yang paling penting. Selaras dengan itu, Nabi Muhammad SAW telah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dengan perkataan yang lain, Islam dan akhlak tidak dapat dipisahkan. Hospitality merupakan sebahagian daripada akhlak yang ditekankan oleh baginda Rasulullah SAW.
Namun sebegitu, sepanjang sejarah umat Islam tidak selalunya menepati piawai akhlak yang terkandung dalam ajaran Islam. Lebih-lebih lagi, amalan hospitality pada zaman moden ini telah bertukar wajah daripada pelayanan baik kepada tetamu menjadi industri melayani tetamu yang lebih bersifat kepada komersial. Apabila kedai ini berlaku, ia memerlukan etika tersendiri. Dalam situasi ini, industri yang melibatkan hospitality juga sektor-sektor lain, mahu tidak mahu setengah daripada kalangan masyarakat Islam telah menerima pakaian etika yang lazim pada peringkat antarabangsa. Pada hal ini, khazanah Islam penuh dengan ajaran dan garis panduan berkenaan hubungan sesama manusia, umumnya dalam hospitality khususnya. Khazanah yang amat bernilai itu dapat dikatakan belum diterokai sebelumnya. Kini, dalam kalangan cendekiawan Muslim sendiri telah timbul kesedaran berkenaan betapa perlunya dipikirkan semula penerapan nilai Islam dalam segala bidang kehidupan. Kesedaran itu timbul bersama kesedaran untuk kembali kepada ajaran Islam secara menyeluruh yang bertitik tolak dari kesedaran terhadap ilmu pengetahuan. Kini, dalam era globalisasi, umat Islam sedang mencari konsep yang menyeluruh untuk diterapkan dalam perkhidmatan hospitality. Definisi konsep melalui Sayyidina Umar bin Al-Khattab bermaksud melayani kehendak awam atau rakyat melalui Wan Azmi, satu aktiviti perancangan dan pergerakan atau panduan oleh satu perusahaan atau organisasi berhubung dengan segala kaedah, peraturan, juga tanggungjawab dan tugas kaki tangan itu. Seterusnya melalui Harold, Horns and Hills Weirich, iaitu proses merancang dan memelihara persekitaran apabila individu bekerja bersama-sama dalam kumpulan untuk mencapai matlamat terpilih dengan berkesan. Sebagai pengurus manusia menjalankan fungsi pengurusan dalam perancangan, mengorganisasikan dan memimpin dan mengawal. Dari segi rumah penginapan bermaksud satu bentuk pengurusan dan kemudahan tempat tinggal yang mana pelancong tinggal bersama keluarga. Diteruskan lagi dengan prinsip rumah penginapan menurut perspektif Islam, iaitu melalui reka bentuk dan ruang. Bilik air atau tandas, kedudukan tandas tidak menghadap kiblat. Rasulullah SAW sesungguhnya telah melarang kami menghadap kiblat ketika membuang air besar atau air kecil atau berstinja dengan tangan kanan atau berstinja dengan batu kurang daripada 3 biji atau berstinja dengan kotoran haiwan atau tulang haiwan. Hadis riwayat Muslim. Baginda bersabda lagi, janganlah menghadap kiblat atau membelakangi akan, tetapi menghadaplah ke arah timur atau barat. Riwayat Bukhari An-Nasai Malik. Kelengkapan mandian, menyediakan kain basah, ubat dan bersih yang halal. Sesungguhnya Allah adalah pemalu dan suka menutup. Dia menyukai seorang yang tahu malu dan menutupi dirinya. Oleh itu, apabila seseorang daripada kamu mandi, bertutuplah, iaitu berlindung. Dan kemudahan berstinja, menyediakan kemudahan salur paip untuk mencuci najis ketika ada hajat. Tidak hanya menyediakan tisu semata-mata. Seterusnya, ruangan bilik. Hiasan bilik iaitu bebas daripada gambar haiwan, bebas dari gambar patung, bebas daripada lukisan menunjukkan mata. Rasulullah SAW pernah bersabda, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar patung dan meletakkan arah kiblat di dalam ruangan bilik. Ruangan ibadat ataupun solat, menyediakan surah atau musola, sediakan surah atau bilik khas untuk tempat solat yang lengkap dengan tempat wuduk. Kedudukan solat semestinya tertejik dan mudah ditunjuk. Sediakan imam, bilal dan siap yang bertugas secara tetap. Laungan azan dikumandangkan setiap kali masuknya waktu azan. Dan D, ruangan dapur makanan dan restoran. Ruangan dapur bersih. Seterusnya makanan yang berkualiti, natural dan sumbernya halal. Bentuk makanan perlu disediakan daripada segi minuman, mencuci mulut makanan yang haram tidak disajikan kepada pelanggan tanpa mengira musnah atau sebaliknya. Restoran atau ruang makanan seperti di koridor, bilik seminar atau dewan disyurkan mempunyai kerusi yang memadai untuk pelanggan untuk mengelakkan pelanggan daripada makan atau minum secara berdiri. Yang seterusnya, organisasi dan pekerja rumah penginapan. Para pekerja hotel dan rumah penginapan perlu menjaga etika ketika bertugas, sesuai mengawal pergaulan, menjaga personaliti dan juga prihatin dan jujur terhadap pelanggan. Yang ketiga ialah melalui pelanggan. Memastikan pasangan lelaki dan perempuan yang penginapan merupakan pelanggan yang sah dari segi syarak. Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah seorang wanita bermusafir kecuali bersama mahramnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kawasan premis hotel jauh daripada lokasi yang berkemungkinan berlakunya pergaulan bebas dan berdua-duaan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, tidak boleh bersunyian seseorang lelaki dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya. Sesungguhnya yang ketiga adalah syaitan. Yang ketiga, menyekat aktiviti terlarang di dalam kalangan pelanggan dengan menyediakan pamphlet risalah, papan tanda dan mengharamkan kemasukan arak dan sebagainya yang punya haram dan memudaratkan. Yang keempat ialah kemudahan umum. Kemudahan sampingan perlu dipertimbangkan mengikut hukum syarak, contohnya televisyen, saluran informasi Islam dan bermanfaat, kelab, pusat hiburan, pusat urut, kolam renang, di mana antara lelaki dan perempuan dipisahkan dari kelab, pusat hiburan, pusat urut dan kolam renang. Penggunaan kolam renang diingatkan
akan memakai pakaian sesuai dengan syarak. Masalah pelekat atau papan tanda sama ada peringatan dan nasihat diperbanyakkan di sektor tersebut. Penutup, oleh itu dapatlah didefinisikan bahawa hospitaliti Islam artinya ialah melayani tetamu semasa peringkat sambutan, persisan dan di pintu keluar berdasarkan sumber utama Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan berkenaan hospitaliti secara umum, tetapi sudah mencukupi dijadikan asas dan sumber kepada disiplin hospitaliti ini. Oleh hal demikian, seseorang Muslim dapat meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hasil peningkatan kualiti hospitaliti dalam melayani tetamu atau pelanggan mereka. Sekian daripada saya.